Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan lipat kurnianya pada petang ini masih lagi kita bersama-sama dalam perbincangan soalan SPM batch 2021 bagi pendidikan Islam, dan kita telah sampai kepada soalan yang keempat. Soalan yang keempat, saya cuba untuk ringkaskan pada petang ini, iaitu 4A1, senaraikan dua khalifah yang terkenal dalam kerajaan Abbasiyah. Yang kedua ialah jelaskan dua faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah dari segi aspek ekonomi. Okey. Sebelum kita masuk pada soalan kebat, bolehlah kita pergi pada dua soalan ini dahulu. Kerajaan Abbasiyah ini ialah pelajaran yang ke-20 dan khalifah yang terkenal. Sebenarnya soalan ini umumlah. Dua khalifah terkenal dalam kerajaan Abbasiyah ini, soalan ini umum. Jadi dalam Abbasiyah ni ada lebih kurang 37 orang khalifah. Jadi sepatutnya soalan ini terlalu umum. Jadi saya menjangkakan soalan ini bolehlah dijawab mengikut daripada buku teks itu, ialah boleh ambil daripada 1 hingga 4. Yang pertama boleh diambil iaitu Abul Abbas Abdullah bin Muhammad Ali bin Ali As-Saffah. Yang saya risau soalan begini, kalaulah jumlah namanya yang mana yang diambil adalah penuh. Tapi saya menjangkakan ianya mungkin ambil, saya belum tengok skema jawapan, tapi saya menjangkakan diambilnya ialah daripada nombor 1 yang masyhur lah, 1 ataupun nombor 2 ataupun nombor 3 ataupun nombor 4 lah. Mungkin kalaulah pelajar dia menjawab Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid pun sudah boleh diterima. Kalaulah Khalifah Al-Ma'mun sahaja pun, saya menjangkakan ianya boleh diterima. Sebab Al-Ma'mun ni hanya seorang saja di dalam sejarah pemerintahan Islam, ni hanya seorang saja. Sama juga Harun Ar-Rasyid. Jadi Harun Ar-Rasyid pun hanya ada seorang saja. Abu Ja'far Ali Al-Mansur ni, Abu Ja'far itu kunyahnya ataupun gelarannya, ayah kepada Ja'far. Sebab disebabkan oleh terlalu ramai, mungkin terlalu ramai gelar nama Abdullah ni, jadi diletakkan ialah Abu Ja'far. Al-Mansur di sini ialah sebenarnya adik kepada Abul Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Jadi nombor 1, nombor 2 tu ialah anak adik-beradik. Nombor 3 dengan nombor 4 itu ialah anak beranak. Al-Ma'mun ialah anak yang kedua daripada Harun Ar-Rasyid. Yang pertama ialah Al-Amin lah. Al-Amin itu merupakan yang pertama. Dan kita lihat itu soalan pertama ni sudah terjawab. Kita cuba lihat kepada soalan yang kedua. Jelaskan dua faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah dari segi aspek ekonomi. Jadi kalau saya nak terangkan satu persatu di sini, dia mengambil masa yang panjang lah. Tetapi saya ringkaskan kepada soalan sahaja. Sebab saya kalau boleh nak cuba jawab soalan yang ada dalam persoalan SPM ni sebelum saya tengok sebenar-benarnya daripada skema. Jadi ini yang saya lihat daripada soalan sahaja dan saya cuba untuk memberikan jawapan seringkasnya. Seringkasnya kerana soalannya berbentuk senaraikan. Bila senaraikan ni hanya tulis sajalah, tulis dari segi teknikal jawapannya ialah tuliskan sahaja.
Berbeza dengan soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni jelaskan. Harus kita faham soalan bagi jelaskan ini ada dua maksud yang saya terangkan sebelum ni. Pertama ialah jelaskan satu soalan, satu jawapan membawa satu markah. Ada juga ialah jelaskan satu jawapan membawa pada 2 markah. Jadi soalan nombor 2 ni saya menjangkakan ialah satu soalan membawa pada 2 markah. Jadi bentuk jawapannya yang dikehendaki di sini ialah pelajar perlu memberikan penjelasan terhadap faktor kegemilangan dari segi aspek ekonomi. Okey, kita tengok pada jawapan ataupun pada buku teks. Okey. Dari sudut ekonominya adalah kedudukan Baghdad di tengah-tengah perdagangan dari timur dan barat menjadikan sebagai pusat tumpuan atau aktiviti perdagangan. Jadi jawapan di sini panjang. Tetapi bagaimana kita hendak ringkaskan ialah bolehlah kita katakan kedudukan Baghdad yang berada di tengah-tengah di antara timur dan barat menjadi pusat tumpuan aktiviti perdagangan. Sebab isi utama ketika kami menulis di sini, kami menulis di dalam buku teks ini ialah kami menjangkakan bila pelajar menjawab mengenai ekonomi, pelajar mesti menjawab ialah Baghdad itu dipilih kerana ia merupakan pusat pertembungnya di antara timur dan barat yang menjadi tumpuan aktiviti perdagangan. Itu aspek ataupun jangkaan yang saya jangkakan bila pelajar menjawab soalan dari sudut ekonomi. Sama juga dengan sektor pertanian, perindustrian, perdagangan. Yang ini ialah disebabkan bila kerajaan Abbasiyah ni sudah dalam keadaan yang baik, sudah tidak ada lagi pertelingkahan, tidak ada lagi pergolakan yang semuanya telah dihapuskan oleh Abul Abbas Abdullah As-Saffah ni, yang si abang ni sudah mengharmonikan negara. Jadi si adik ni bila naik saja menjadi ketua, menjadi pemerintah, maka dia pindahkan daripada kota di Kufah ataupun di Syria, katanya di Syria ataupun di Kufah, pindah ke Baghdad. Maka di situlah aktiviti merancangkan ekonomi. Sebab itulah kita melihat ekonomi ni dia bukan sahaja ada kaitan ekonomi semata-mata, mesti dilihat daripada politik. Daripada politiklah kepada ekonomi. Disebabkan itu, sektor pertanian, perindustrian dan perdagangan mendominasi pasaran antarabangsa kerana berupaya memenuhi permintaan pasaran semasa. Jadi kita fahamlah bahawasanya sebab itulah Abu Ja'far Mansur maka dia menggalakkan, memberikan inisiatif ekonomi kepada aktiviti perdagangan ketika itu dia berlaku di Baghdad. Okey. Yang ketiga pula, inisiatif khalifah ni bila dah dalam keadaan negara stabil, maka bolehlah pemerintah membuat aktiviti perdagangan, memberikan inisiatif, okey, dan juga sumber pengurusan Baitul Mal. Bila macam tadilah dia ada kaitan dengan yang pertama. Jadi sebenarnya secara rumusan, yang pertama kedudukan Baghdad yang menjadi tumpuan perdagangan antarabangsa kerana berada di pertengahan antara timur dan barat. Yang pertama. Yang kedua, inisiatif daripada sektor pertanian yang menjadi dominasi, ataupun pertanian, perindustrian dan perdagangan mendominasi pasaran antarabangsa kerana permintaan yang tinggi, permintaan pasaran yang tinggi. Yang ketiga ialah inisiatif daripada khalifah ataupun galakan daripada khalifah dengan membina infrastruktur bagi merancangkan perindustrian dan juga pertanian. Jadi kena ingat, saya
saya jawapan yang panjang tu saya cuba ringkaskan. Nak bagi faham bagaimanakah keadaan berlaku dalam ekonomi. Manakala seterusnya ialah bila dah ekonomi rancak dan lain-lain, timbullah bagaimanakah hasil-hasil ekonomi tersebut untuk disimpan. Contohnya bagaimanakah zakat daripada pertanian, zakat daripada perniagaan hendak disimpan. Maka di situlah pengurusan Baitul Mal diperlukan. Nampak tak? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, seluruh itu akan membawa pada yang keempat, iaitu bagaimanakah kerajaan membina satu pengurusan keuangan yang telus dan juga cekap melalui pembentukan Baitul Mal. Baitul kata di sini, Baitul Mal yang sistematik menyebabkan kerajaan dapat menyediakan prasarana dan peluang pekerjaan untuk rakyat. Bila dah pengurusan keuangan yang baik, yang cekap, akhirnya duit daripada hasil keuangan yang ada di dalam Baitul Mal dapat dijana semula. Melalui galakan kepada rakyat. Okey, itu 1, 2, 3, 4. Jadi saya harap anak-anak dalam sesi pada hari ini bolehlah membuat susunan daripada apa yang telah saya berikan tadi. Kalau tak dengar pun tak apa, nanti boleh dengar balik daripada rakaman nanti. Bagaimana saya menyusun jawapan-jawapan itu supaya ringkas dan juga tepat. Okey. Seterusnya ialah kita lihat soalan yang ketiga. Huraikan hujah anda untuk menyokong yang tadi atas. Sejarah hendaklah dijadikan iktibar untuk membangunkan diri dan negara, bukan untuk berbangga dengan pencapaian generasi silam tanpa melakukan sesuatu yang untuk generasi akan datang. Okey. Dalam pernyataan di sini, pertama sekali bila dah ada hujah untuk menyokong, semestinya kita sama ada kita menyokong ataupun tidak pernyataan ini. Itu sudah membawa pada isi. Manakala huraiannya ialah, bila kita dah kata sebagai isi, contohnya saya menyokong pernyataan di atas, disebabkan oleh apa? Atau apakah yang menyebabkan kita menyokong jawapan di atas? Tadi, kerana ataupun saya menyokong pernyataan di atas kerana bolehlah kita kata sejarah yang berlaku pada masa lepas ataupun saya menyokong pernyataan di atas supaya saya pada contohnya mana kita kata boleh membangunkan potensi diri, membangunkan dah ada hendaklah dijadikan iktibar untuk membangunkan diri dan negara. Saya menyokong kerana sejarah yang lampau, boleh kita katakan sejarah yang jangkaan jawapannya ialah kita nak kata bila kita sokong pernyataan di atas mesti diberikan satu justifikasi. Jangkaannya ialah disebabkan oleh pengalaman-pengalaman yang lepas menjadikan saya pada hari ini lebih berusaha untuk menuntut ilmu. Ataupun boleh kita membangunkan diri dengan melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran-kemahiran yang diperlukan oleh negara. Sebagai contohnya ilmu kejuruteraan ke ilmu komputer ke ataupun lain. Jadi itu jangkaan jawapan yang dikehendaki daripada nombor 3. Sebabkan boleh bila kita lihat kenapakah contohnya tamadun lepas dan cemerlang lepas tu mengalami kejatuhan. Kejatuhan mereka ialah kerana rakyat ketika itu sudah bila dah dalam keadaan bersenang-lenang. Ini kita tengok balik sejarah ya. Bila sudah berlaku ataupun mereka mengalami keseronokan dan juga dengan kemewahan, jadi mereka lupa bahawasanya keperluan kehadap mereka ialah mempertahankan tamadun yang ada pada mereka. Contohnya Abbasiyah. Patutnya mereka pertahankan tamadun yang ada pada zaman kerajaan Abbasiyah. Bukan sahaja bersenang-lenang, akhirnya mereka telah diserang oleh kerajaan ataupun kerajaan luar yang menyebabkan kepada kejatuhan yang telah lama dah mengintip kelemahan-kelemahan di dalam sesebuah kerajaan.
Jadi itu yang merupakan jangkaan jawapan yang ada pada jawapan nombor 3. Soalan nombor 3. Iaitu mereka kita jangkakan bahawasanya inilah bahawasanya keperluan negara pada hari ini ialah remaja dan juga rakyat yang dilengkapi dengan kemahiran dan juga ilmu pengetahuan. Itu antara, ataupun yang kedua ialah jangkaannya ialah rakyat diperlukan pada hal ini ialah menjaga keharmonian, menjaga hubungan di antara kaum. Disebabkan oleh berlakunya kejatuhan pada zaman tersebut ialah antaranya rusuhan daripada dalaman, daripada Syiah dan daripada golongan-golongan hamba mamluk, akhirnya menyebabkan kejatuhan di serangan daripada dalam dan juga luar. Luar itu disebabkan oleh bila dah dalam ni mengalami pemberontakan, maka yang luar pun pula akan mengambil peluang untuk menyerang kerajaan Abbasiyah. Jadi dua lah. Pertama ialah kelengkapan, yang kedua ialah menjaga keharmonian, yang ketiga ialah kita tahu sebagai menyediakan pimpinan yang mana berkaliber. Disebabkan oleh kalau kita lihat sejarah pada zaman Abbasiyah di saat-saat akhir, yang mana masa-masa itu dominasinya daripada golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ketika itu mendominasi kerajaan ketika itu, yang akhirnya menyebabkan oleh serangan dari secara tidak langsung bila mereka ini tidak berakidah dengan yang sebenar, jati diri mereka yang mana ampuh kerana akhirnya ketika itu berlakunya peristiwa fitnah, iaitu Al-Quran itu makhluk, yang akhirnya membawa pada fitnah kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal, yang mana ketika itulah banyak berlakunya perselisihan faham, menyebabkan kerajaan ketika itu goyah. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah kemungkinan kerana ketika pada saat-saat akhir khalifah yang memerintah ketika itu, khalifah yang lemah, yang mana tidak berkaliber, yang mana suka pada hiburan, dan bukannya mereka yang berinovasi, yang kreatif seperti mana zaman Khalifah Harun al-Rashid, Khalifah al-Ma'mun, yang mana pemerintah ketika itu orang yang hebat, dan akhirnya di sinilah juga punca kejatuhan daripada kerajaan Abbasiyah. Jadi banyaklah sebenarnya soalan nombor 4 ni, nombor 3 ni, banyak elemen yang kita boleh bawa lah, antara pimpinan, rakyat, lepas tu isu ilmu pengetahuan. Jadi macam-macam lah jawapan yang boleh pada nombor 3 ni. Okey, kita pergi pada soalan B1. Nyatakan sejarah ringkas riwayat hidup Hasan al-Banna. Okey, kita pergi kepada nota. Hasan al-Banna ni, nama sebenar beliau ialah Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman Muhammad al-Banna. Jadi kalau kita tengok di sini secara tiga markah, boleh kita katakan 3 fakta utama lah: tempat lahir, tarikh lahirnya, dan juga tarikh meninggal dunianya, jawatannya, ketinggian akhlaknya, dan juga guru tersohor. Saya menjangkakan kenapakah tahun ini, tahun lepas lah, dikeluarkan ataupun ditanyakan mengenai Hasan al-Banna, ialah kerana Hasan al-Banna ni ialah tokoh dakwah yang menyebarkan agama Islam. Kalau kita, apa yang setahu saya, soalan SPM tahun lepas telah dipilih ataupun dimula dicetak pada bulan 8 tahun lepas. Jadi apa yang saya boleh baca di sini ialah ketika itu kita masih lagi dalam tempoh PKP. Jadi apa yang berlaku ialah masing-masing ada yang rasa macam stres, masing-masing dalam keadaan yang tidak
tidak stabil. Jadi antara cerita ataupun antara tokoh yang kita boleh bawakan di sini ialah tokoh dakwah. Bagaimanakah dakwah itu boleh mengajak manusia daripada dalam keadaan yang hampa, dalam keadaan yang berduka cita, bagaimanakah dia hendak dibawa kepada kebenaran. Melihat kepada tokoh-tokohan yang ada pada Hasan al-Banna, bagaimanakah Hasan al-Banna ni dalam kisahnya dia berdakwah katanya di suatu kelab. Dalam kelab dakwah tu kepada dalam keadaan manusia ini pada asalnya Islam, tetapi dalam bersenang linang, bersukaria, akhirnya Hasan al-Banna memainkan peranan untuk melakukan dakwah, untuk menarik semula mereka ini kepada agama Islam yang sebenar. Jadi apa yang kita lihat di sini ialah Hasan al-Banna antara yang disoal supaya kita pada hari ini pertama ialah kita hendak menjadi hendak dibawa supaya kita ni menjadi seorang pendakwah lah. Mungkin ini jangkaan saya sebab saya lihat kenapa Hasan al-Banna, dan tajuk Hasan al-Banna ni sebenarnya tajuk yang saya tulis sendiri. Saya tulis di dalam buku teks. Jadi semestinya saya fahamlah kenapa tajuk Hasan al-Banna dipilih. Tadilah kerana kita nak bawakan remaja pada hari ini supaya ada minat dan ada kefahaman tentang ilmu dakwah. Iaitu yang antara yang boleh saya tembaklah ataupun saya teka daripada soalan ini. Sebab itulah yang kedua ialah ditanyakan mengenai 3 sumbangan beliau dalam sejarah Islam. Untuk pengetahuan semua, bila sebut sumbangan tokoh ni, mana-manalah kata 4 atau kata 5, dia mesti ada 2 perkara utama. 2 perkara ni mesti jangan tinggal. Pertamanya ialah hasil penulisan. Hasil penulisan. Boleh dikatakan seluruh tokoh-tokoh yang disoal kecuali ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi tidak kelihatan dia punya ketokohan dalam penulisan, tetapi dari segi keilmuannya ada. Maka boleh kita katakan 4 kata 4, 3 kata 5, 7. 7 sumbangan daripada tokoh ni mesti kita melalui keilmuan. Pokoknya ialah keilmuan. Mesti ada. Daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Salahuddin Al-Ayyubi. Lepas tu dengan Hasan al-Banna, lepas tu Profesor Dr. Ahmad Ibrahim. Jadi kesemuanya ini melalui proses iaitu keilmuan. Jadi satu dah kita tahu dah. Satu kita tahu. Okey, iaitu keilmuan. Iaitu sama ada penulisan ataupun bagaimanakah keilmuan itu, contohnya Salahuddin Al-Ayyubi mengembalikan semula pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Kalau contohnya soalan tahun ni keluar kan. Kenapa? Kerana kerajaan ketika sebelum daripada Salahuddin Al-Ayyubi diperintah oleh kerajaan Fatimiyah. Kerajaan Fatimiyah ini sememangnya ialah mereka yang berpegang kepada Syiah. Mereka yang dari sudut pegangannya ketika itu ialah Syiah. Contohnya tertubuhnya Universiti Al-Azhar. Al-Azhar masa ketika itu memangnya dalam kerangka Al-Azhar itu pada asalnya ialah Syiah. Tetapi bila Salahuddin Al-Ayyubi telah berperang dengan golongan Syiah ini dan akhirnya mengembalikan semula Ahlussunnah wal Jamaah sama ada dalam pentadbiran ataupun juga di dalam keilmuan. Maksudnya yang keilmuan di sini bila dah dimasuki dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka Al-Azhar pada ketika itu sudah dimasuki ataupun sudah berubah daripada Syiah kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah semasa Al-Azhar itu ialah membawa kepada empat mazhab lah.
Yang kita tahu tu 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sebab itulah di Azhar itu ada 4 pembanding 4 fiqh yang diajar kepada pelajar. Itu yang kita kena tahulah. Sebab itulah mengembalikan semula pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey. Okey, seterusnya. Kalau hasil karya Muzakkirah ad-Da'wah wa Da'iyah. Ini pertama. Yang kedua risalah at-ta'alim. Bagaimanakah As-Albana mengajar anak-anak muridnya ketika itu di dalam organisasi yang dipanggil sebagai Ikhwanul Muslimin dan dicatat, ditulis oleh anak-anak muridnya. Al-Ma'surah ni ialah himpunan doa-doa, zikir-zikir yang maksur, yang datang, yang warid daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Itu namanya ialah Al-Ma'surat. Ini adalah hasil karya. Maksudnya kalau organisasi, dia punya key point-nya yang perlu kita ingat ialah Ikhwanul Muslimin. Antara murid masyhur ialah Sayyid Qutb. Yang ini kita tahulah, kita kenal Sayyid Qutb yang akhirnya dia berasal daripada seorang penulis, jurnalis, akhirnya telah dihukum gantung oleh pemerintah Mesir ketika itu. Waktu Hasan Al-Hudaybi. Hasan Al-Hudaybi ini ialah seorang menjadi Mursyidul Am yang kedua selepas daripada Hasan al-Banna, iaitu Hasan Al-Hudaybi. Yusuf Al-Qaradawi kita kenal baru saja meninggal, dan juga Mustafa bin Husni As-Sibai, seorang murid daripada Hasan al-Banna yang mana akhirnya telah meninggal dunia, telah terjadinya pengeboman yang berlaku di tempat, saya tak ingat tempat yang ada Libya ataupun di mana. Berlakunya pembunuhan terhadap Mustafa As-Sibai yang terkenal dengan sebuah buku yang dinamakan sebagai lebih kurang fiqh da'wah, dia lebih kurang fiqh sirah juga. Fiqh sirah yang mana ditulis oleh Mustafa As-Sibai. Okey, itu berkenaan tentang yang ini, 3 sumbangan. Jelaskan 2 i'tibar daripada kegigihan As-Albana dalam menyebarkan dakwah. Okey. Apa yang kita boleh lihat di sini? Okey, nombor 1 kita hendaklah mencontohi kegigihan tokoh penuntut ilmu. Yang ini semuanya adalah. Terutamanya yang kalau kita lihat nombor 1 ni, dia lebih kepada Profesor Ahmad Ibrahim. Tetapi di kalangan contohnya Hasan al-Banna pun juga terkenal dengan ketokohan dalam ilmu, terutamanya dalam penulisan. Dan penulisan beliau ialah antara membuat ataupun kata-kata yang membuatkan kebanyakan daripada ustaz-ustaz pendakwah-pendakwah hari ini menggunakan pakai kata-kata. Contohnya ialah masa kita tanggungjawab kita lebih banyak daripada masa yang kita ada. Itu antara yang kita adalah ataupun yang daripada Hasan al-Banna. Kita hendaklah bersifat cekal menyebarkan dakwah. Okey. Kalau kita lihat daripada sirah, ni memang yang soalan nombor 3 ni memang memerlukan kefahaman cerita ataupun kronologi Hasan al-Banna. Kalau kita tak tahu cerita tentang Hasan al-Banna, memang tak boleh jawab soalan nombor 3. Bagaimana yang dikatakan kegigihan Hasan al-Banna ni dalam menyebarkan dakwah? Dia mesti bermula daripada Hasan al-Banna berdakwah, tidak kira masa sehingga ke tempat pun tidak dikira, tak terkira. Lepas tu dengan sanggup berdepan dengan kesulitan, akhirnya Hasan al-Banna dibunuh oleh katanya oleh sniper ataupun penembak upahan ketika itu. Jadi ini yang dikatakan sebagai kegigihan Hasan al-Banna, sanggup sanggup untuk menempuh dugaan sehingga akhirnya terbunuh. Yang pertama, berdakwah tak kira tempat. Yang inilah yang dikatakan sebagai kegigihan Hasan al-Banna. Sebab itulah pada akhir di sini saya pun tulis, saya kata bersifat cekal. Lepas tu menyebarkan ilmu dimiliki. Berusaha menjadi insan berkualiti ni
Ini semua tokoh ada belaka lah. Daripada Salahuddin Al-Ayyubi, Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna ni dia ada guru. Dan dia sememangnya kalau kita baca sirahnya, dia ni seorang yang mana suka kepada orang-orang alim. Dia pergi dengan ayahnya kepada seorang tokoh ketika itu yang mana mempunyai tarikat, bertarikat Syaziliyah. Sebab itu kita lihat di dalam penulisan Al-Ma'surat itu, dia lebih kurang sama dengan amalan tarikat di dalam Syaziliyah. Maksudnya di sini, kecekalan yang ada pada Hasan Al-Banna ni bukan sahaja pada keilmuannya, penulisannya, dakwahnya, dan juga bagaimana dia senantiasa menyantuni orang-orang alim untuk diambil manfaat dan juga faedah daripada keilmuan mereka. Inilah dua iktibar di dalam penyebaran dakwah yang telah berlaku oleh Hasan Al-Banna. Jadi semestinya daripada ketiga, kalau kita katakan contoh soalan, jelaskan dua iktibar kegigihan Salahuddin Al-Ayyubi dalam menyebarkan dakwah Islam. Dua iktibar yang di mana kegigihan Profesor Ahmad Ibrahim di dalam menyebarkan dakwah. Jadi kita mesti tahu apakah dia punca ataupun siapakah mereka ini, dan juga selain daripada sirah ataupun sejarah mereka yang mana mesti diketahui bagaimanakah kehidupan, bagaimanakah dia katakan Ahmad Ibrahim ni siapa dia bagaimanakah dengan perjuangan dia ketika menjadi seorang peguam di mahkamah di Singapura. Itu semua sejarah-sejarah yang perlu diketahui, dan akhirnya barulah kita boleh menjawab soalan yang ada di sini. Iktibar, ketokohan, keunggulan tokoh. Sama juga insya-Allah pada masa akan datang saya akan ceritakan bagaimanakah ketokohan 4 orang mazhab yang mana mereka ini berbeza-beza dari sudut pengalaman dan juga ketokohan mereka di dalam ilmu pengetahuan. Kenapa Imam Syafi'i berbeza dengan Imam Malik? Kenapa Imam Syafi'i berbeza dengan Imam Abu Hanifah? InsyaAllah saya akan terangkan pada masa-masa akan datang. Mudah-mudahan insyaAllah dengan penerangan yang tidak seberapa pada hari ini, dapatlah kita semua mengambil istifadah daripadanya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi saya rasa cukup dulu pada petang ini. Apa yang baik itu jadikanlah ia sebagai satu iktibar, yang tak baik itu jadikanlah ia sebagai satu sempadan. Mudah-mudahan insya-Allah SPM tahun ini akan lebih cemerlang.